Okay, right. Hari ini awak akan ceritakan sebuah kisah seram, kisah benar daripada awak untuk diceritakan kepada penonton seorang diri, hanya ditemani oleh cahaya lampu dan juga kamera sahaja. Jadi saya tinggalkan awak dekat sini dan awak boleh start cerita kisah seram dari awak. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, nama saya Nisa. Pengalaman yang saya nak cerita ni masa saya sekolah menengah. Time tu saya form 4. Saya masuk kelab silat. Setiap petang kita orang akan ada latihan macam nak keluarkan stamina. Kita orang akan every petang kita orang akan jogging dekat padang. Kebetulan sekolah saya tu dia bersebelahan dengan satu rumah banglo ni. Rumah ni memang famous dengan cerita-cerita seram. Sebab dia antara rumah yang orang British pernah duduk. Dia ada satu family ni, perempuan ni dia bunuh diri lepas kematian anak dia semua. Rumah tu pula dia betul-betul kat tengah ladang kelapa sawit. Kiranya kalau kita orang jogging dekat padang tu, kita orang akan nampak rumah tu. Masa satu petang tu, lepas asar dalam pukul 6.30 macam tu, budak sekolah tak balik lagi. Jadi kita orang macam ambil keputusan macam still nak continue kita orang punya latihan lah, sebab pertandingan nak dekat dah. Masa petang tu, time saya tengah jogging seorang-seorang tu, waktu tu mendung. Kebetulan niat dalam hati tu macam nak usah rumah tu tau. Rumah tu memang kosong sebenarnya, memang tak ada apa. Cuma kita boleh nampak luaran penuh dengan pokok-pokok apa semua tu je. Masa saya tengah usah-usah tu, saya tak terniat sebenarnya nak tengok benda tu. Cuma macam terfikir, ada ke benda tu? Masa tengah pusing-pusing tu, kebetulan saya nampak ada dua budak lelaki dekat tingkap. Mereka tengah duduk macam, duduk menyembang, tengok orang luar. Siapa dua orang budak tu? Macam, masa fikiran saya tu macam, dua budak tu adalah budak form 1 dengan form 2. Sebab dia orang sesi petang tau. Mungkin budak-budak ponteng ni rasanya. Saya seronok lah sebab nampak budak ponteng dekat rumah Mariana yang seram tu. Saya pun panggil kawan saya seorang ni. Macam kita orang kata, saya kata, jom kita pura-pura jogging, kita tengok balik rumah tu kan. Nak tengok tak dua budak ni? Saya macam, kawan tu pun macam, boleh juga ni. Jom lah. Kita orang pusing. Masa dia pusing tu, saya cakap kat dia, jangan tengok sangat tau, nanti macam perasan pula tengok budak tu. Saya kata kat dia, tengok sekali pintas je. Macam ternampak, jangan pura-pura memang kita nak tengok. Macam pura-pura kita ternampak macam tu, tak nak budak tu kantoi kan. Okay, tak apa, dalam masa saya pusing tu, waktu tu memang hari dah mendung gila. Betul-betul saya kata, okay tengok, time tu kilat. Elok je kilat bunyi. Dia kata dia tak nampak apa-apa. Pak, time tu dia kena rasuk. Masa dia kena rasuk tu kat tengah padang tu memang tak ada orang. Memang tak ada orang. Macam saya macam, asal ni macam kenapa dia kena rasuk? Macam time tu dah bersalah tau, sebab saya yang tunjuk dia untuk tengok rumah tu. Padahal dia kata tak ada apa-apa. Time tu juga dia kena rasuk, and then kita orang terus bawa dia pergi dekat bawah kantin lah, sebab padang dekat kantin. Time tu pula hari nak hujan dah. Kita orang buat pergi kantin apa semua. Dia memang dah meracau-racau. Dia kata, jangan kacau aku semua. Sebersalah lah kat saya, sebab saya yang ajak dia tengok, tiba-tiba dia yang kena. Time tu dia kena around sejam lebih jugalah, panggil ustaz apa semua. Ustaz pun pelik kenapa tiba-tiba kan, sebab kalau selalunya jadi dekat sekolah ni dia bermusim tau, dia ada musim-musim dia, tapi ini suddenly datang. So benda tu memang macam tak menyeronokkan lah, sebab kita orang pun nak dekat pertandingan dah, tiba-tiba dia kena benda tu. After dah settle apa semua tu, dia dah selamat semua. Sebenarnya benda tu still ada dengan badan dia. Around dalam setahun jugalah, setahun lebih macam tu, benda tu still ikut dia. Maknanya dia pulih, untuk pulih tak kena rasuk saja, tapi benda tu still follow dia, follow family dia. Saya pun tak tahu punca tu dari mana. Mungkin salah saya sendirilah kot yang ajak dia tengok kat rumah tu. Saya tak tahu pun dia lemah semangat apa semua. Tapi silap saya juga, sebab macam terdetik nak usah rumah tu lama-lama. Kesimpulan yang saya boleh katakan kat semua, macam saya dah tahu rumah tu memang rumah yang peninggalan orang-orang dulu. Memang kita tahu tempat tu memang keras. So kita tak perlulah kot rasanya untuk berniat atau mencabar benda tu untuk muncul. Maknanya bila kita dah tahu tempat tu memang macam tu, kita just ignore. Kalau kita nampak apa-apa pun kita ignore je. Macam
mungkin benda tu nak tunjuk kat kita, tapi saya bersyukur sebab benda tu dia tunjuk dari segi fizikal manusia, bukan fizikal benda tu. Jangan cabar apa-apa, jangan terniat apa-apa. Kalau dah tahu tempat tu memang macam tu, ignore je. Just buat macam biasa, teruskan je perjalanan hidup tu macam biasa.